Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita belajar macam mana cara nak isi borang permohonan pusaka, iaitu borang A, permohonan pusaka kecil. InsyaAllah secara ringkas saya kongsi sedikit ilmu dan pengalaman berkaitan dengan borang ini. Walaupun sekarang sebenarnya sudah ada permohonan online dan ada borang permohonan yang kita isi online lah. Yang untuk online tu tuan-tuan boleh cek dalam JKPTG online, MYE TAPP, macam itulah, MYE TAPP, JKPTG online. InsyaAllah siri yang akan datang kita tutorial tentang online pula. So yang ni kita tengok pada manual, sebab bukan semua pejabat pusaka praktikkan online. Ada yang masih kekal dengan cara manual. Kalau dalam online tu kita isi siap, kita dah boleh print borang A. Tapi saya lebih suka isi dua-dua. Online pun saya isi, manual pun saya isi untuk rekod saya. Tapi terpulang pada sahabat-sahabat lah. So kita nak share tentang borang A ni. Tuan-tuan boleh tengok tu borang A, sub peraturan 3 kurungan 1 itu. Bawah tu dia ada tulis Malaysia, negeri Pahang. Ini sebagai satu, ni contoh lah, contoh kes yang saya bantu di Pahang, di Temeloh. Jadi negeri Pahang tu tukarlah, daerah tu pun tukar ikut daerah di mana urusan tu dibuat. Jadi sebenarnya urusan pusaka ni di Semenanjung, borang ni adalah standard yang sama. Di Sabah Sarawak dia berbeza lah. So di Semenanjung standardnya sama. Jadi borang ni boleh didapati dalam online pun boleh, di pejabat pusaka pun boleh, pejabat tanah pun boleh. Ya. Kemudian di bawah tu dia ada tulis Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, guaman pembahagian nombor tu, yang tu kosong kan. Yang tu memang tak ada lagi lah, kecuali bila kita daftar nanti dapat surat pengesahan pendaftaran, baru dia akan keluar nombor JKPTG Palang apa itu. Kemudian tahun tu, tahun ni lah 2020. Baik, dalam hal harta pusaka, itu nama si mati lah, nama si mati. Kemudian nombor kad pengenalan dia, nombor kad pengenalan, kemudian kad pengenalan baru, kad pengenalan lama masukkan sekali, si mati, petition daripada, so siapa yang mohon, siapa yang buat permohonan, siapa yang jadi pempetition, pemohon lah, suami ke, yang jadi pemohon ni waris, suami, anak, dan anak tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan, semua boleh jadi pemohon di kalangan waris. Baik, yang beralamat di mana? So isikanlah alamat, kemudian nombor untuk dihubungi. Baik, kemudian di bawah tu petition di bawah section 8, tuan-tuan isilah si mati telah mati pada sekian hari bulan, tahun bila, kalau hak lama-lama lah, kalau dah mati sampai 40 tahun lah. Okey, kemudian saya adalah orang yang menuntut, kemudian pertalian saya dengan si mati ialah apa dia? Suami, anak lelaki, anak perempuan, ayah, mak, adik-beradik contohnya. Kalau kata cucu, mohon cucu, syarat dia cucu yang jadi waris. Kalau kata sepupu pun sepupu, sepupu jadi waris. Okey, seterusnya sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya, si mati meninggalkan seorang balu. Kalau kata isteri tu seorang balu lah, ataupun suami tu tulislah seorang. Kalau kata kahwin tu ramai, tulislah kalau 4 lah. Okey, macam tu. Baik, kemudian seterusnya, sepanjang pengetahuan, si mati meninggalkan balu dan waris qadim seperti berikut. So dalam kolom ni tulislah nama waris. Mak dia, ayah dia, anak dia, semualah waris-waris yang ada. Kemudian masukkan nombor IC, masukkan alamat. Selalunya alamat ni kita buat satu je lah. Alamat pemohon tu masukkan di situ, tak ada isu pun. Kalau kita masukkan setiap waris alamat yang berbeza, so mungkin memerlukan banyak ruang. Kemudian hubungan dengan si mati, ibu, suami, anak lelaki, anak perempuan, adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan, sepupu ke apa ke yang jadi waris. So dalam kolom ni adalah waris sahaja, jangan masuk yang bukan waris, anak angkat ataupun waris tapi dia tak layak. Dia tak layak untuk terima pusaka. Sebab tu nak isi borang A ni pun kena tahu juga waris yang layak dan waris yang tidak layak. Kemudian kalau ruang ni tak cukup, tuan-tuan boleh buat lampiran di belakang. Ambil balik kolom ni, copy balik kolom ni, copy balik, buat satu lampiran. So copy tak apa. Kalau di pejabat tanah tu dia dah siap satu lampiran lah, baksingan kalau waris tu ramai. Ataupun contoh waris berlapis. Contoh kata kita dah isi di sini si mati,
Kan katalah nama mak dia tu Siti apa-apa dah meninggal dunia. Selalu saya akan masuk di bawah ni kan, meninggal pada tarikh sekian-sekian. So waris kepada dia tu kita lampirkan di lampiran yang lain, lampiran belakang. Kan menggunakan kolom yang samalah. Kan pakai kaedah yang sama, lampirkan waris kepada Siti ni yang mati pada sekian-sekian waris dia. Ini kalau berlapis lah. Kalau ramai lagi yang mati, so banyaklah lapisan itu. Baik, yang nombor 4 ini adalah harta ta'alih. Isilah harta ta'alih ni tanah lah. Kalau rumah pun terlibat dengan tanah. Jadi masukkan di sini. Okay, dia punya nombor perihalan, nombor hak milik, GM, PM, SSM, PN, GN dan sebagainya, tulis di situ, dan nombor log dia, log PT dan sebagainya. Kemudian mukim, tengok dalam geran tanah lah, mukim dia apa kan. Kemudian bahagian, cek balik dalam senarai pemilik dalam tu ada nama si mati kan. Dalam nama tu dia hujung tu ada bahagian dia 1/1, 1/12, 1/40 ke kan, ataupun 5,000 per sejuta ke boleh jadi. Kemudian alamat harta tu pun ada dalam geran tanah muka depan tu. Dia punya tempat. Di geran tu tulis tempat. Itu alamat harta. Baik, itu muka surat pertama. Okay. Muka surat kedua, saya selalu print depan-belakang lah. Sebab dia tak berpisah. Ada setengah orang tu dia print satu helai. Tapi sebaiknya print lah macam ni. Baik, harta alih. Harta alih masukkanlah. Apa yang si mati ada harta alih. Kan, motornya, keretanya, kalau dalam ni ada baki pembiayaan perumahan kan yang LPPSA keluarkan tu, so masukkan. Adanya ASB, simpanan bank, masukkan bank apa, nombor akaun, harta alih lah. Ni harta alih. Kemudian nilai anggaran. Anggaran sahaja. Kalau yang memang akaun bank yang dah ada penyata terkini itu memang tepat lah. Tapi kalau macam kenderaan, buat anggaran. Cara mudah je. Tuan-tuan buat anggaran, ceklah dalam mudah.com ke, kan, ceklah dalam web mana-mana, carilah value kereta Honda tahun sekian-sekian, value kereta sekian-sekian, macam tu lah. So akan keluar, buatlah anggaran. Dia tak kisah sangat sebenarnya pada anggaran tu. Kan? Okey. Kemudian seterusnya hutang yang kena dibayar. Saya pengalaman saya lah, wallahualam sahabat-sahabat yang lain, kalau dalam isu C ni kita selalu letakkan tiada. Mungkin si mati ada hutang, tapi kalau ada hutang-hutang yang boleh dilunaskan dengan mudah secara biasa, so tak payah masukkan lah. Sebab kalau kita masukkan dalam ni hutang dengan kedai runcit, hutang dengan kawan dan sebagainya, dia akan jadi makin sukar sebab dia melibatkan perlu kepada dokumen-dokumen. So secara ringkas macam itulah. Kemudian di bawah sekali itu, nombor 7 itu kan, ialah tanda tangan. Tanda tangan petition, itu tanda tangan pemohon di situ, petition kan, dan di bawah tu magistrate persuruhan sumpah. So masuk tanda tangan di sini ialah borang ni perlu dibawa ke depan magistrate di mahkamah lah, mahkamah session, ataupun bukan mahkamah syariah, mahkamah civil, mahkamah session, dan ataupun ke mana-mana pesuruh jaya sumpah, ataupun pegawai di pejabat tanah, di O dan sebagainya, kan, bawa depan dia dan tanda tangan di depan dia, kan. Jangan tanda tangan sendiri kemudian baru bawa ke sumpah, nanti dia reject. Jadi itu basic untuk permohonan menggunakan borang A lah. So yang mungkin melibatkan amanah raya, mahkamah tinggi, itu cerita lain. Yang ni untuk pejabat pusaka kecil yang mana nilai harta bawah pada 2 juta. Wallahualam, mudah-mudahan dapat sedikit manfaat daripada perkongsian saya ini. Sekian, Ustaz Muhammad Khusairi bin Saleh, DIF, Da'i Ilmu Faraid, Perunding Bebas Harta Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.